Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan dalam video ini kita akan membuat sambungan jawapan praktis sejarah SPM KSSM bab 10. Okey, kita akan melihat jawapan untuk 10.4 hingga 10.5. Okey, saya rasa saya tak perlu ulang peta konsep lagi pada awak. Okey, 10.4. Usaha mengekalkan kelestarian global. Okey. 9. Berdasarkan kata kunci berikut, jelaskan tentang deklarasi Langkawi. Okey, saya harap kamu semua tahu apa itu deklarasi Langkawi. Sekarang ni nama Langkawi, Pulau Langkawi sangat sangat terkenal lah sekarang ni. Kerana apa? Ramai orang pergi ke Langkawi selepas PKP Okey, kita lihat. Okey, deklarasi Langkawi. Berdasarkan maklumat yang diberikan di sini komitmen dalam sekitar Oktober 89, Commonwealth mengatasi rumah hijau, ozon, pencemaran tidak terkawal. Itu adalah isu ataupun perkara yang terdapat dalam deklarasi Langkawi. Apa itu? Pengisytiharan deklarasi Langkawi menjadi bukti komitmen Malaysia dan negara Commonwealth memelihara alam sekitar. Diadakan pada Oktober 1989 sempena mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Dilaksanakan sebagai usaha mengatasi isu alam sekitar seperti kesan rumah hijau, kerosakan penipisan ozon serta pencemaran disebabkan kegiatan manusia yang tidak terkawal. Okey. Langkawi adalah satu pulau destinasi pelancongan yang sangat terkenal di dunia. Mungkin awak rasa tak terkenal dekat Malaysia, tetapi di dunia Langkawi sangat terkenal kerana kecantikannya. Di Langkawi untuk pengetahuan awak, kamu boleh melihat alam semula jadi, kamu boleh dapat percutian bertaraf biasa-biasa sehingga ke bertaraf international. Dia ada kawasan yang perkampungan, dia ada kawasan hiburan bertaraf international dan kawasan dia sangat cantik Siapa yang tak pernah pergi, sila pergi ke sana Okey, sebagai satu destinasi pelancongan. Tak payah sibuk pergi ke luar negara dululah Okey. Okey. 10. Padankan soalan dengan jawapan yang betul. Okey, A. Apakah dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi mewujudkan kelestarian alam sekitar di Malaysia? Apakah jawapan dia? Apakah dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi mewujudkan kelestarian alam sekitar di Malaysia? Okey, B. Nyatakan dasar yang diperkenalkan pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau. D. Namakan anugerah yang diberikan kepada warga negara Malaysia yang memberi sumbangan dalam bidang alam sekitar. A. Anugerah Langkawi. Okey, nyatakan peristiwa yang diberi oleh Kerajaan Kedah pada tahun 2006 bagi menjamin kelestarian Langkawi. Langkawi Geopark. Langkawi Geopark. Okey, awak kena pergi tengok, sangat cantik Langkawi Geopark ni. Okey, saya harap kamu boleh dapat jawapan dia Kalau latihan kamu tu salah, tolong betulkan. Okey, kita lihat nombor 11. Kita abaikan tugasan tu. Kita terus pergi ke nombor 11. Terangkan secara ringkas perkara di bawah. Sidang Kemuncak Bumi. Okey, apa itu Sidang Kemuncak Bumi? Diadakan di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, dianjurkan oleh PBB. Agenda 21. Dokumen umum yang menyentuh tindakan pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekosistem. Protokol Kyoto 1997. Persidangan yang merupakan satu persetujuan dan persefahaman negara maju untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif
dan menggalakkan penggunaan tenaga solar. Okey, kamu nanti pastikan rumah kamu menggunakan tenaga solar. Penggunaan dia pada peringkat awal adalah murah. Mahal sedikit, tetapi bila kamu menggunakan tenaga solar sewaktu pasang tu kos mungkin tinggi, tetapi untuk jangka masa panjang dia akan menjimatkan kos kamu, dan juga dia lebih kepada menjaga alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Dia boleh menjaga bumi untuk kita punya generasi yang akan datang. Okey, apa itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau maksudnya peningkatan kadar gas karbon dioksida di atmosfera yang memanaskan bumi. Peningkatan berlaku disebabkan aktiviti manusia seperti penggunaan penyaman udara, aircon kamu itulah, aircon, dan juga baja kimia. Oleh itu kamu nanti bila kamu menjadi peneraju utama kerajaan, maksudnya kamu nanti jadi orang bijak pandai. Saya doakan kamu, pelajar saya semua jadi orang bijak pandai. Kamu nanti yang akan meneraju negara, maksudnya Okey, kalau kamu jadi arkitek, jadi engineer, pastikan kamu mereka rumah janganlah buat rumah yang tertutup. Kita kaji balik seni bina rumah masyarakat Malaysia dahulu. Macam mana kamu lihat? Seni bina rumah dahulu kalau kamu lihat seni bina rumah, contohnya seni bina rumah Melayu, dia tak perlu menggunakan aircon, tetapi dia ada ruangan-ruangan tertentu untuk angin masuk. Jadi ini menyebabkan kita boleh menjaga alam sekitar sepenuhnya. Kita tak perlu gunakan aircon. Macam sekarang kamu lihat rumah-rumah terutama di kawasan bandar dalam satu rumah saya percaya sekurang-kurangnya ada 2 aircon. Kalau orang yang berada tu setiap bilik ada aircon. Dan sentiasa pasang. Dan ini menyebabkan mendatangkan kesan kepada rumah hijau gas rumah hijau berlaku Okey. Jadi itulah antara perkara yang berlaku Okey, kita kena harus menjaga kelestarian alam sekitar. Okey. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, isu Antartika dibangkitkan oleh Malaysia yang menganggap penerokaan benua Asia tersebut dilakukan oleh negara secara tidak adil. Tidak adil. Hanya negara tertentu saja yang cuba membangkitkan ataupun yang cuba mahu menguasai Antartika dan Malaysia mendesak supaya supaya Antartika itu dijadikan warisan manusia sejagat. Tengok B. Malaysia mendesak PBB mentadbir Antartika dan menjadikannya sebagai warisan sejagat. PBB ini dia bukan melibatkan satu negara saja anggota dia adalah terdiri daripada negara-negara seluruh dunia Jadi maksudnya biarlah PBB yang menguruskan Antartika. Maksudnya negara-negara dalam PBB boleh melakukan penyelidikan dan sebagainya Itulah yang kita mahukan dan kita jadikan dia sebagai warisan manusia sejagat. Apabila Malaysia menyuarakan pendapat ni, barulah negara-negara lain pun cakap, oh ya betul lah, iyalah. Okey, menimbulkan kesedaran Kalau tidak, hanya negara-negara kaya, maju ataupun negara yang besar negara-negara kuasa veto saja yang mendapat keuntungan Jadi kita kena berani Tapi berani biarlah berasas dengan adanya ilmu pengetahuan. Kalau bercakap saja, cakap macam tong kosong ataupun tin kosong tak guna. Itu sebabnya kita kena tahu isu-isu, kena belajar sejarah. Pengetahuan sejarah sangat penting. Kamu nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke, nak jadi penyanyi ke, nak jadi apa pun, kamu mesti mengetahui sejarah. Okey, anak Malaysia yang terlibat dalam penyelidikan di Antartika pada tahun 1985 ialah Dr. Haji Omar Abdul Rahman. D. Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan diterajui oleh Dr. Azizan Abu Samah. Di mana? D mesti Melaya. Okey, E. Penyelidikan saintifik di Antartika turut dilakukan melalui penubuhan Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Nizat ataupun YPSM. Okey, kemudian kita pergi kepada
tajuk yang terakhir ataupun subtajuk yang terakhir di dalam bab 10 iaitu 10.5 wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, apa itu komuniti? Kita ada komuniti ASEAN. Nyatakan tentang komuniti ASEAN. Okey, ingat ya, Malaysia bersama dengan komuniti ASEAN yang terdiri daripada 10 buah negara Asia Tenggara. Okey, apa dia? Langkah menyeluruh strategik memandang ke hadapan dan mencerminkan aspirasi ASEAN. Okey. Wawasan ASEAN memberi fokus kepada apa dia? Ekonomi dan sosial budaya dan keselamatan. Ya, melalui ASEAN ya. Melalui komuniti ASEAN, kita fokus kepada ekonomi dan juga keselamatan. Ekonomi dan selamat ya. Itu adalah keperluan asas sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia kita perlu makan dan kita perlu selamat. Ingat ya, dalam tamadun-tamadun awal kamu belajar masa zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik ya, zaman manusia. Paleolitik manusia tinggal dekat mana? Manusia tinggal dalam gua, betul atau tidak? Ya, masih lagi tak pandai membaca, menulis, masih lagi tidak ada sistem bacaan, tulisan ya. Okey. Pada masa ini kita lihat sebagai manusia apa keperluan asas? Hanya keperluan asas saja dari segi apa? Okey, dari segi ekonomi. Ekonomi itu makanan lah. Kita tengok makanan dan juga untuk rasa selamat. Mereka tinggal kat mana? Tinggal di gua-gua. Jadi itu adalah keperluan asas manusia. Okey. Jadi kita lihat ya, wawasan ASEAN juga memberi fokus kepada apa dia? Keperluan asas. Itu apa dia? Ekonomi dan selamat. Bila ekonomi stabil, contohnya kita lihat dalam keluarga, ekonomi stabil, kita ada tempat yang selamat, kita akan rasa apa? Lebih selesa. Ya? Okey. Kemudian C. Melalui komuniti keamanan, keselamatan rantau Asia diharapkan kekal terjamin dan konflik diselesaikan secara damai. Apa maksud damai? Sebarang konflik yang berlaku di ASEAN ke, di peringkat global ke, macam Malaysia, kita mengambil pendekatan dia apa? Damai. Kita cuba mengelakkan peperangan. Ataupun dalam perkataan lain yang selalu saya gunakan adalah diplomasi. Win-win situation. Ya. Okey, ingat ya, hidup kita ni kita tak boleh nak dapat untung saja. Kadang-kadang kita kena berkorban. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Ya. Okey, D. Hasrat komuniti sosial budaya, integrasi antara negara anggota dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Okey. Lengkapkan 14 ya, lengkapkan ayat berkaitan isu keselamatan makanan. Nation Committee menyatakan bahawa keselamatan makanan merujuk kepada setiap orang mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat, berkhasiat bagi memenuhi keperluan makanan mereka. Okey, B. Antara isu keselamatan makanan ialah pencemaran makanan, kenaikan harga makanan yang keterlaluan. C. Berlakunya bencana alam seperti banjir dan kemarau. 4 ya, bekalan barangan terhad disebabkan masalah pengeluaran. Ya, dan kadang-kadang kita lihat bekalan makanan terhad ni bukan sahaja kerana masalah pengeluaran ya, kadang-kadang kita lihat kerana dominasi ya negara-negara tertentu ya. Dia kadang-kadang disekat kerana apa? Kerana untuk dia menaikkan harga bagi bekalan makanan tersebut. Jadi kita tidak mahu isu-isu ini ya menyebabkan kita menghadapi masalah. Itu sebab kita lihat ya Malaysia memandang serius ya tentang isu keselamatan makanan. Ya, makanan itu mestilah berkhasiat dan selamat ya. Okey, ada juga ya kadang-kadang kita lihat ada juga negara-negara pengeluar hasil pertanian ya, tetapi ya kita tengok macam sayur ya. Ada negara-negara tertentu yang terkenal dengan mereka menggunakan baja yang tidak memenuhi piawaian ataupun baja yang terlarang. Yang apabila kita memakan hasil daripada pertanian tersebut, dia akan menyebabkan masalah kesihatan. Ya. Okey. Okey, kemudian kita lihat C. Malaysia bekerjasama dengan negara anggota ASEAN menubuhkan rizab sekuriti makanan ASEAN dan simpanan beras kecemasan ASEAN.
Ya, untuk apa ni kecemasan? Kecemasan untuk masa-masa kecemasan lah, terutama sekali yang tidak boleh kita jangka. Ya, macam kadang-kadang peperangan kita boleh jangka kan, tetapi yang kita tak boleh jangka apa dia? Bencana alam. Ya, dia datang tanpa memberi salam ya, bencana alam ini ya. Dia datang dalam keadaan yang tiba-tiba ya. Okey. Okey, kita lihat yang seterusnya 15 ya. Gambar berikut menunjukkan isu alam sekitar yang dihadapi oleh Malaysia dan negara di Asia Tenggara. Isu apa? Ingat, isu alam sekitar itu isu adalah isu serantau. Ya, di Asia Tenggara, isu alam sekitar di Asia Tenggara adalah masalah jerubu. Ya, masalah sangat serius ya. Okey, nyatakan isu alam sekitar yang perlu ditangani oleh Malaysia, pencemaran udara ataupun isu jerubu. Okey, apakah langkah mengatasi isu tersebut? Menandatangani perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerubu merentas sempadan. Ya, jerubu ini ya, dia memang merentas sempadan sebab dia partikel yang terdapat di dalam udara ya, dia terbang ya. Okey. Maksudnya ya, bila kita bakar, contohnya kita bakar contohnya dekat Malaysia, asapnya boleh pergi ke negara-negara lain ataupun sebenarnya isu ini di mana ya, kita lihat banyak pembakaran terbuka ya, ada juga di Malaysia dan ada juga di Indonesia ya. Okey. Nyatakan prinsip yang ditekankan dalam langkah tersebut, prinsip ASEAN tanpa jerubu 2020. Prinsip kita ASEAN tanpa jerubu 2020. Ya. Kita nak bagi kita bebas daripada masalah jerubu ya. Masalah jerubu ini ya, untuk jangka masa panjang ya, untuk jangka masa, dia memberi kesan untuk jangka masa untuk jangka masa pendek, maksudnya segera, dan juga untuk jangka masa panjang ya. Jangka masa panjang ya, maksudnya melibatkan isu kesihatan. Kesihatan. Okey. Dijelaskan kerjasama Malaysia dengan Singapura dalam menangani isu tersebut. Tengok ya, kita oleh kerana ya Malaysia dengan Singapura kan selalu terkesan dengan masalah jerubu ya. Asap jerubu tu akan datang dan menyebabkan kita hidup dalam keadaan sengsara ya. Darurat ya, biasanya sampai darurat ya, peristiwa darurat. Apa yang kita buat? Akhirnya kita lihat Malaysia dengan Singapura dengan rakan kita ataupun negara jiran kita menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam pencegahan kebakaran di tanah gambut. Faham tak apa maksud penyelidikan dan pembangunan? Ya, maksudnya dia melakukan penyelidikan, nak tengok macam mana, okey, kalau kebakaran tanah gambut tu macam mana kita nak elakkan, macam mana kita nak atasi. Sebab tanah gambut ni kalau dia terbakar, dia sangat susah untuk padam. Ya, kadang-kadang kita dah padam di bahagian atas rupanya ya, dia berakar umbi dekat dalam api tu masih ada lagi. Ya, dalam tempoh yang lama ya, dia masih lagi, api itu akhirnya akan merebak semula ya. Sangat bahaya. Itu sebabnya ya, apabila kamu nak berkempen dekat kawasan hutan ya, kamu kena lebih bertanggungjawab. Ya, bila kamu nyalakan api, jangan pandang remeh lah. Jangan merokok dekat kawasan hutan. Pada kamu mustahil ya. Mustahil lah hanya sepuntung rokok. Tetapi masalah ya, kita lihat masalah hutan terbakar kerana perkara-perkara kecil ni lah ya, seperti buang puntung rokok ya, kamu berkempen kemudian kamu tidak memadamkan api ya, kamu kena ikutlah peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Walaupun kadang-kadang kamu rasa remeh saja, tetapi ya orang yang pakar tahu ya, dan kita kena percaya kepada pakar ya, kita kena menghormati undang-undang ya. Itulah antara prinsip rukun negara ya. Prinsip rukun negara apa dia? Undang-undang ya, mendaulatkan undang-undang. Okey, 16, nyatakan berkaitan ya, salah ejaan, dengan zon bebas nuklear. Zon bebas nuklear ya, Malaysia telah menandatangani perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Okey, Asia Tenggara menjadi kancah persaingan pembabitan China dan juga Amerika Syarikat. Ya, ingat ya, Amerika Syarikat dan China ya memang bersaing ya. China
Ya, salah satu kuasa veto, Amerika Syarikat pun salah satu kuasa veto ya. Sentiasa bersaing. Kita dekat tengah-tengah ni. Kita dekat tengah-tengah ni, berjalan di antara Amerika dengan China ini ya, kita berada di tengah-tengah. Ya. Jadi macam-macam isu ya yang mereka cuba buat ya. Okey. Jadi kita rasa tidak selamat ya dengan persaingan mereka ni, kita rasa tak selamat ya, terutama negara-negara kecil macam Malaysia. Itu sebabnya kita bersatu melalui ASEAN. Ingat ya, kita bersatu melalui ASEAN. ASEAN ada 10 buah negara anggota dia ya, kita jadi lebih kuat. Ya, suara kita apabila kita ramai akan lebih didengari ya. Okey. Jadi kita lihat D, Malaysia tidak membenarkan perairan negara dicemari senjata nuklear yang boleh membawa kepada konflik. Okey, C, Malaysia merasakan bahawa Selat Melaka dan Laut Cina Selatan haruslah bebas daripada senjata nuklear. Ya, no way ya, tak boleh lalu dekat Selat Melaka. Ya. Okey, kita lihat nota imbasan. Senjata nuklear merupakan senjata yang mendapat tenaga dari tindak balas nuklear yang mempunyai kuasa pemusnah yang besar. Sebiji bom nuklear mampu memusnahkan sebuah bandar. Negara kuasa nuklear ialah Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis, China dan lagi satu adalah Pakistan. Okey, untuk pengetahuan kamu, 5 negara ini, Amerika Syarikat, Rusia, United Kingdom, Perancis dan China ini, mereka adalah kuasa veto di dalam PBB. Okey, nampak Big Brother. Okey, dalam PBB. Okey, itu yang kita takut ya. Itu yang kita bimbang, mereka adalah kuasa besar. Okey. Okey, kemudian kita lihat senjata nuklear ini dapat dilancarkan melalui pelbagai cara seperti melalui kapal terbang penggemuruhan dan juga peluru berpandu. Ni yang paling kita takut ni, peluru berpandu ni. Ya, kalau kapal terbang kita boleh nampak peluru berpandu ni, tahu tak apa dia peluru berpandu? Okey, kalau yang tidak tahu ya, okey, kamu boleh ajukan soalan ini ya, kita akan bincangkan di dalam kelas bersemuka. Ya, saya nak tengok apa yang kamu tahu tentang peluru berpandu. Okey, kita lihat 17. Lengkapkan ayat berikut. Kerelevanan organisasi antarabangsa. Okey, Malaysia memandang serius fungsi PBB dan OIC yang tidak mampu menjayakan matlamat, terutamanya melindungi hak dan kedudukan negara yang sedang membangun. Ya. Okey, tengok sajalah isu Palestin ya, sampai sekarang tak settle. Dah berapa tahun dah? Ya, daripada 1948. Okey, B. Malaysia berpendapat bahawa kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika 2 buah negara kuasa besar bersama dengan 3 anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju menggunakannya demi mengelakkan penyalahgunaan kuasa veto. Ya, yang kita lihat. Kalau dalam PBB hanya mereka yang berkuasa veto saja yang mempunyai hak untuk bersuara, bagaimana dengan kepentingan negara-negara yang sedang membangun ataupun negara-negara kecil ya. Jadi kita ya, Malaysia berpendapat bahawa kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah ya jika ada 2 buah negara besar bersama 3 anggota yang tidak mewakili kuasa veto bersetuju menggunakannya demi mengelakkan penyalahgunaan kuasa veto. Okey, ini nanti ya kamu boleh kemukakan persoalan kepada saya ataupun kita akan boleh buat perbincangan ya dalam kelas bersemuka. Okey. C. Negara kuasa besar yang memiliki kuasa veto tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Ya, ini kita dengar ya. Okey. Hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Okey, ini yang terakhir sekali ya, kita lihat. Keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi penarik kepada kemasukan parti dan pelarian. Ya, di mana? Di Malaysia lah. Kita merujuk kepada Malaysia. Okey. B. Kehadiran parti dan pelarian memberi kesan kepada sosial, ekonomi, jenayah, politik serta hubungan diplomatik dan boleh mengancam ketenteraman dan juga keselamatan negara. C. Malaysia membendung kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan asing, warga asing.
D. Malaysia terlibat dalam program PBB seperti UNHCR dan dilantik menjadi ahli suruhanjaya UNHCR pada tahun 1995. Sebagai langkah proaktif, Malaysia menubuhkan Suhakam iaitu badan yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada tahun 1999. Okey, nota imbas kembali. Fungsi Suhakam adalah untuk memupuk kesedaran dan memberi pendidikan mengenai apa dia? Hak asasi manusia. Menasihati dan membantu kerajaan dalam membentuk perundangan dan prosedur serta mencadangkan tindakan yang perlu diambil. Mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menerima, pakai atau memperolehi perjanjian-perjanjian dan lain-lain bahan antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia. Menyiasat aduan berkenaan pelanggaran hak asasi manusia. Itulah peranan ataupun fungsi Suhakam. Okey, jadi saya harap kamu boleh menguasai bab 10 dengan baik. Sebarang persoalan kamu boleh kemukakan kepada saya. Okey, kita boleh bincang di dalam kelas bersemuka. Okey. Suka untuk saya ingatkan kepada kamu sejarah kamu perlu membaca, mengetahui saya hanya boleh membantu kamu menyusun nota menjelaskan dengan lebih terperinci membuat formula untuk kamu mudah untuk belajar, tetapi kalau usaha saya kamu tidak gunakan kamu tidak ambil serius, kamu tidak belajar kamu tak akan dapat menjawab soalan ini dengan baik Itu apa yang saya pastilah sejarah bukan satu subjek yang susah Kamu perlu belajar, kamu boleh faham peristiwa mengikut kronologi. Peranan saya sebagai guru, saya sudah beri yang terbaik Saya sudah sediakan bahan, saya sudah buat video untuk kamu boleh tonton bila-bila masa dan saya harap kamu ikutilah pengajaran saya yang saya bangunkan di dalam channel YouTube ini dia tidak ada unsur komersial sebarang persoalan kamu boleh tanya di situ, bila saya baca saya akan mungkin boleh bincangkan di dalam kelas. Okey, itu saja saya harap kamu boleh memberi kerjasama dengan baik saya hanya boleh membantu kamu tetapi kalau kamu tidak sudi saya tak boleh paksa kamu saya tak boleh paksa kamu kita tak boleh gunakan alasan pandemik ini untuk kita menjadi lemah ataupun untuk kita menjadi rasa teraniaya terbeban kamu kena cari ruang dan peluang untuk kamu bangkit ataupun untuk kamu mendapat isi pengajaran usahalah saya rasa semua guru telah memberi yang terbaik untuk kamu. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi di dalam tajuk dan topik ataupun video yang akan datang.